Kenapa kau ni muka putih melepak sangat ni? Bedak dia 5 inci, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada korang yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share pada semua orang. Dan jangan lupa tolong tekan butang loceng supaya korang tak tertinggal segala info-info dan juga tutorial-tutorial menarik dalam channel ini. Okey. Hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, iaitu PDPR, Pelajaran Akhlak Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, iaitu adab bertamu. Okey, jom. Okey, bercerita mengenai adab bertamu. Kalau kita tengok sekarang nampak benda ini seperti remeh-temeh, benda yang sangat-sangat simple, benda yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Tetapi kita melihat bagaimana adat tetamu menurut Islam. Yang pertama, kita pergi kepada kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang ataupun tidak. Sebagai tetamu atau penerima tetamu, perlulah mematuhi beberapa perkara. Yang pertama ialah menjaga pandangan. Kalau kita tengok antara adab-adab tetamu, bila kita datang ke rumah orang, kita kena jaga pandangan. Jangan tamu orang melangak. Melangak tengok atas tengok atas, tengok bawah. Rumah ni. Sehingga mendatangkan ketidakselesaan kepada tuan rumah. Itulah kita kena jaga adab-adab kita sebagai seorang tetamu. Yang kedua, tidak berkhaluat atau berdua-duaan. Kita kena ingat adab kita sebagai seorang Islam, kita tidak boleh berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan. Datang rumah orang, kawan perempuan, Assalamualaikum, tak ada rumah, mak tak ada rumah. Okey, jom nak datang rumah boleh? Boleh. Itu kena jaga. Yang mana perbatasan antara lelaki dengan perempuan, kita kena tahu antara batas-batas dalam Islam. Tak boleh datang rumah orang, dia perempuan datang rumah dia. Alasan nak buat kerja rumah, datang rumah dah berdua-duaan. Itu pun dalam Islam dilarang sama sekali. Okey. Yang ketiga, menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat dan keperluan. Kalau tak ada keperluan, kalau tak ada kerja, tak perlu bercampur antara lelaki dan perempuan. Panggil 2-3 orang datang. Mak ayah aku tak ada. Jom datang rumah. Kita lepak-lepak. Ada lelaki, ada perempuan. Itu paling Allah tak suka. Iaitu percampuran. Kecuali ada keperluan-keperluan yang tertentu, ataupun ada hajat, ataupun mungkin ada perbincangan, ataupun ada meeting yang perlu dilaksanakan, barulah boleh mencampur antara lelaki perempuan dengan syarat ada batas-batas pergaulan. Okey, yang keempat, sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Ini yang selalu berlaku kalau kita lihat di masa ini. Okey, datang rumah orang, Assalamualaikum makcik, ya nak, Ikuan ada kat rumah Ikuan? Ada tak Ikuan kat rumah? Ada. Datang rumah dengan pakaian seluar pendek. Itu adab. Kita datang rumah orang, biar datang berpakaian dengan pakaian yang baik, pakaian yang menutup aurat. Bukan datang rumah orang dengan pakaian seluar pendek. Kalau perempuan datang rumah kawan perempuan dengan tak pakai tudung, dengan pakai lengan pendek, aurat terdedah, itu yang perlu kita elakkan. Okey, yang kelima, meninggalkan tabarruj, iaitu tabarruj maksudnya berhias diri, berhias berlebihan. Kan pakai bedak 5 inci kan, ini bedak putih melepak. Kenapa kau ni muka putih melepak sangat ni? Bedak dia 5 inci, bye. Bedak dia 5 inci. Bibir dia tu kalau lagi gincu tu penuh. Nampak? Berlebih-lebihan, tabarruj. Sebab itu dalam Islam, terutamanya seorang perempuan, kita kena mengekalkan privasi diri kita. Nak lawa-lawa, nak cantik, biarlah depan suami. Ini tidak.
Dekat luar bukan main cantik. Bedak tebal 5 inci. Pakai maskara semua. Dekat rumah kau mak lampir. Itu kita kena ubah sebenarnya. Patutnya yang betul, depan suami kena cantik. Berlawa-lawa, pakai makeup depan suami. Ini tidak, depan orang, depan kawan-kawan, itu pakai makeup. Depan suami kau macam mak lampir. Ini yang perlu kita elakkan. Okey, seterusnya adalah adab sebagai tetamu. Kita ni sebagai seorang tetamu. Kita datang rumah orang, kita sebagai tetamu. Apa yang kita kena buat? Kan? Ada juga beberapa yang saya nampak lah, dewasa ini kita nampak bermacam-macam. Datang rumah orang, pergi lepak rumah orang. Kan, contoh anak muda datang rumah kawan dia, lepak depan rumah, berjam-jam lepak depan rumah, sehingga mendatangkan ketidakselesaan kepada keluarga tuan rumah. Itu yang masalah. Datang rumah, makcik, Haikal dekat rumah Haikal. Ada datang masuklah. Haikal keluar, lepak 3-4 jam depan rumah. Sehingga kan, kalau kita ada adik perempuan pun tak selesa kita. Yang bahaya kan? Ataupun kita ibu bapa tak selesa dengan kehadiran mereka yang terlalu lama. Ataupun kawan-kawan mak datang, kawan ayah datang rumah sampai berjam-jam. Tak ada keperluan. Sekadar borak-borak kosong. Kan? Kecuali kalau kita dah lama tak jumpa. Kan? Itulah cerita lah. Tapi kalau anda kata dah selalu jumpa hari-hari datang rumah. Kan contohnya, isteri ni ada kawan, perempuan, datang rumah seminggu 3-4 kali. Sehingga mendatangkan ketidakselesaan pada suami. Itu adalah satu adab. Kalau kita datang rumah orang, kita kena adab. Kena jaga adab kita antara kita dengan keluarga tuan rumah dan juga tuan rumah sendiri. Okey. Apabila berkunjung ke rumah orang, perlulah menjaga adab sebagai tetamu. Antara adab itu ialah, yang pertama, memberi salam terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ni datang rumah orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak keluar lagi. Assalamualaikum. Dalam Islam cukup hanya 3 kali saja bagi salam. Kalau tak keluar, baliklah. Janganlah kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai malam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum dunia. Dah menyanyi pula depan rumah. Okey. Ataupun bagi salam, memberi salam dengan ucapan yang sangat baik. Assalamualaikum. Baru ada makna salam sejahtera ke atas kamu. Assalamualaikum. Tidak. Assalamualaikum. 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 Kenapa kita perlu kependekkan perkataan yang sangat baik? Normalisasi ni kita kena ubah. Bagi ucapan yang sangat baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Ni Assalamualaikum. 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 Yang betulnya adalah ucapan Assalamualaikum. Kedua, tidak meninjau-ninjau. Ini pun satu penyakit. Dah bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah sekarang kan pattern cup sliding kan. Tengok terpung. Masuk dalam. Tengok. Ada orang tak? Tah, mana-mana orang tu mungkin dalam rumah tengah tak pakai tudung, dah terdedah aurat dia. Jadi, kena ubah benda ni. Kita kena ada adab sebagai seorang tetamu. Okey, yang ketiga, memberi khidmat atau pertolongan. Contoh kan, kita bawa satu family besar. Kan, satu family. Dalam lebih kurang 60 orang. Datang rumah orang raya. Tuan rumah pula kotak kanting masak dapur kan. Apa salahnya kalau tuan rumah izinkan, kita bantu dia tolong angkat pinggan ke, ataupun tolong angkat minuman ke. Itu pun atas keizinan tuan rumah. Okey, yang keempat, tidak terlalu lama. Yang saya kata tadi kan, ini pun satu penyakit. Datang rumah orang raya contohnya. Datang rumah raya. Berlama-lamaan. Siap tidur, siap makan, siap minum, siap tidur, siap main badminton, siap main tu. Bergantung kepada kerelaan tuan rumah. Okey? Kalau kita tahu kita ni mengganggu tuan rumah, okey, berlama-lamaan, sehingga mendatangkan ketidakselesaan pada keluarga tuan rumah. Yang kelima, menjaga adab ketika berbual. Jaga adab. Ini datang rumah orang, menjerit. Ketawa kuat. Ataupun cakap benda-benda yang tidak baik. Maknanya ini adalah satu normalisasi yang perlu kita ubah. Okey, yang keenam. Menjauhi perkara yang menyakiti tuan rumah
seperti membuat kekotoran, kerosakan, bising dan sebagainya. Ini pun benda yang sangat-sangat normal dalam masyarakat kita, terutamanya orang Melayu. Amin datang rumah, buatlah macam rumah sendiri. Faham tak buat rumah macam rumah sendiri macam mana? Bila dengar, boleh buat macam rumah sendiri anak-anak kecil kan. Terbang sini, lompat sini. Koyakkan baju, koyakkan kain, koyakkan langsir, conteng dinding, bising, sehingga mengganggu ketenteraman tuan rumah dan juga tetamu yang datang. Jadi kita kena jaga benda ni. Makna membuat rumah sendiri tu maknanya kita buatlah sekadarnya sebagai adab sebagai seorang tetamu. Itu bahasa kita, bukan maknanya buat rumah sendiri tu maknanya kau boleh buat suka hati kau. Lompat sini daripada tingkat 2 lompat tingkat 1. Hancurkan barang, keluarkan barang-barang yang tak perlu tanpa keizinan. Itulah perkara-perkara yang di luar batasan yang perlu kita ubah. Yang ketujuh, hendaklah menziarahi pada masa yang sesuai, bukan datang pada waktu yang tak sesuai. Datang pukul 3 pagi Assalamualaikum, Karim. Karim, aku datang ni pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi datang rumah. Atau datang pagi-pagi, pukul 6 pagi datang rumah. Itu adalah benda yang kita perlu elakkan sebagai adab kita sebagai seorang tetamu. Yang ke-8, tidak membezakan orang yang hendak diziarahi. Okey, contoh macam raya kan, kita datang berziarah masa raya. Okey, rumah rumah Mona ni, ini rumah orang kaya. Datang baik, cakap baik kan. Lama ni bengalah. Alah jemaah, betul lah jemaah. Datang rumahnya si jemaah, rumah orang miskin. Okey. Assalamualaikum, sihat Okey. Dah makan? Okey. Awak. Maknanya adab kita sebagai seorang tetamu. Kita membeza-bezakan tamu itu benda yang tidak betul. Yang ke-9, berterima kasih dan menyatakan rasa gembira bersama tuan rumah. Terima kasihlah. Orang dah jemput kita ke rumah. Tuan rumah itu dah meraihkan kita. Kita ucaplah terima kasih. Terima kasih Zainal. Susah yang kau ni lah. Baguslah kau ni. Lain kita sebagai tetamu. Aku ucap terima kasih sebab sudi jamu kita orang. Semua makan. Layan kita orang selama 2 jam ni. Terima kasih banyak Pak, hormati. Hargai orang yang dah meraihkan kita sebagai tetamu. Itu adalah antara adab-adab kita sebagai seorang tetamu. Okey, jom kita pergi pada yang seterusnya. Okey, masih bersama saya lagi. Okey good anak-anak murid semua rasa ngantuk. Kalau ngantuk kita goyang-goyangkan badan, kita renggang-renggangkan tangan. Okey, bagi refresh kita punya mata dan juga kita punya otak kita. Okey, seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-istiqzanu salasun fa in uzinna laka wa illa farjik. Maksudnya, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka kamu pulanglah. Okey? Nabi pun cakap macam itu. Maknanya sekarang ni, bila kita masuk, boleh masuk. Ni tidak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Kucung, masuk. Adab kita. Walaupun waimah sekali pun itu rumah mak saudara kamu, kita kena adab dengan tuan rumah. Contohnya, boleh masuk, masuklah. Ni tidak cakap, boleh cakap apa lagi? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Zap, masuk dalam. Makan minum, tengok TV. Di mana adab kita sebagai seorang tetamu? Okey, seterusnya ini adalah bahagian yang paling penting, iaitu kewajipan penerima tetamu. Apa yang kita kena buat apabila kita jadi tuan rumah? Apa adab kita yang kita kena buat? Okey, antara adab tuan rumah atau penerima tamu adalah yang pertama, memuliakan tetamu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah."
Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Orang yang beriman kepada Allah di akhirat adalah orang yang memuliakan tetamu. Layan dengan layanan yang sangat baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maznah ke tu? Maznah ya? Itu adab kita. Kita layan dengan layanan yang cukup baik. Kalau boleh bagi first class layanan. Bukan the second class, low class. Bukan. Bagi layanan yang first class. Okey. Yang kedua, tidak mengungkit pemberian dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tamu datang, contoh dia bawa roti dengan jam ataupun bawa buah. Ya Maznah, ya Mazlan, datang bawa apa? Bawa buah. Buah aja. Bawa lah KFC ke, Pizza Hut ke, apa, ayam gulik ke, ayam gilik ke. Ni bagi roti je. Ni bagi buah je. Apa beran kan? Kita patutnya kita kena raikan dengan layanan yang cukup baik. Okey, firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malah ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 264. Okey, artinya, wahai orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia, iaitu riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya orang yang sebegini, orang yang suka menyakiti tetamu, orang yang suka membangkit-bangkitkan perkara yang tidak perlu kepada tetamu, maka inilah tanda orang yang tidak beriman kepada Allah pada hari akhirat. Allah kata jadi kita kena memuliakan tetamu kita. Okey, yang ketiga, bersabar ke atas perkara yang kurang disenangi seperti suara bising, sabar kan. Kita sebagai seorang tuan rumah pun kita kena ada sifat sabar. Normal kita menerima tamu yang ada anak kecil, yang nangis lah, yang melalak lah, yang jerit-jerit, yang ketawa, itu normal. Nama pun budak kecil. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita kena sabar. Jangan marah. Anak kau tu bising lah. Menyampah aku tengok kau ni. Tolong diamkan anak kau tu, P.A. Menyampah atau menyampah. Datang rumah orang, langsung tak hormat tuan rumah. Nampak? Kita sepatutnya kita kena hormat. Kita kena sabar. Yang keempat, sentiasa menyambut tetamu dengan gembira dan senang hati. Assalamualaikum. Alah, Sophia datang rumah Bagusnya Sophia datang malam ni kan. Dengan senyum, dengan senang hati. Datang rumah. Tak apa, masuk. Jangan susah. Kesian datang rumah, tak jumpa lama, tak jumpa kan. Datang rumah, masuk. Lain dengan layanan yang cukup baik. Kan? Gembira. Jangan muka. Alah, P.A. kan datang lagi. Nyampah lah, Pia. Masuklah. Alah, menyampah betul lah. Nak apa? Datang rumah. Yelah, masuk lah. Masuk. Jangan kau belum. Ni kau tunggu aku masak kejap. Nampak? Sepatutnya kita melayani tamu dengan perasaan yang gembira dan senang hati. Okey, seterusnya, menjamu tetamu dengan hidangan yang sebaiknya. Hidang tetamu kita dengan hidangan yang paling baik. Masakan yang paling baik. Ini tidak. Kita dah masak, contohnya kita masak gearbox kat dapur. Lepas tu tamu kita bagi makan biskut kering dengan roti. Orang-orang yang baik yang melayani tetamu, dia akan bagi makanan yang paling baik untuk tetamu. Itu yang Nabi ajar. Faham tak? Bukannya kita bagi ala kadar asal datang dah habis dah. Kan contohnya budak-budak datang raya kan. Makcik datang raya ni. Selamat raya kan. Dah apa? Makan kuih. Dah makan, dah balik. Waimah hanya budak sekalipun, kita kena layan dengan layanan yang paling
Baik. Okey, keenam. Menerima kehadiran tetamu dengan wajah yang manis. Ya, awak masuklah. Lama tak jumpa kau ni. Apa khabar, sihat? Muka kau ni bagusnya. Handsome, cantiknya. Puji dia dengan seimbang yang paling manis. Okey, yang ketujuh. Menjaga tutur kata dan tingkah laku. Ini kita tahulah, saya pula terangkan tadi. Yang ke-8, menutup aurat. Ini yang paling penting. Pasal apa? Kita menerima tetamu, kita datanglah, kita sambutlah dengan pakaian yang menutup aurat, yang cantik. Ini orang tamu datang rumah, kau keluar pakai seluar pendek. Nak apa? Yelah. Tamu datang rumah, kita tak pakai tudung. Dah, memudahkan aurat satu. Dan menambah dosa pula pada Allah. Okey, yang ke-9. Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Macam sepupu sepapat kan. Antara sepupu lelaki dengan sepupu perempuan kalau jumpa, ada batas-batas yang perlu yang digariskan dalam Islam yang perlu kita ikuti. Bukan bercampur gaul, bergelak sakan kan. Main tumbuk-tumbuk, main pegang-pegang, tak boleh lah. Sebab apa? Kita ada batas-batas dalam Islam. Okey, jadi itulah untuk perkongsian pada kali ini. Jadi saya harapkan semoga apa yang dapat dikongsikan membawa manfaat kepada semua yang menonton video ini. Baik anak murid ataupun ibu bapa atau siapa sahaja yang menonton video ini. Okey, sebelum tu pastikan kita kalau menerima tamu atau kita yang menjadi tetamu, kita menghormati privasi orang masing-masing. Give and take. Kalau kita sebagai seorang tuan rumah, kita hormat tuan tamu yang datang rumah. Begitu juga bagi orang yang datang rumah, kita kena hormat tuan rumah. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Jadi, korang semua jangan lupa subscribe, like dan share kepada semua kawan-kawan supaya semua mendapat manfaat daripada video-video dalam channel ini. Dan jangan lupa korang, jangan lupa tekan butang loceng supaya semua maklumat-maklumat dan info-info serta video-video yang menarik dalam channel ini dapat disalurkan kepada semua. Jadi itu saja. Assalamualaikum.